Di Singapura, pasukan bertindak antara-agensi bagi jerebu sedang menyelaraskan pelan tindakan untuk bersiap siaga bagi kemungkinan berlakunya cuaca jerebu. Ini sedang cuaca lebih panas dan kering diramalkan dari Jun hingga Oktober ini. Pasukan bertindak itu menasihati orang ramai supaya membuat persediaan seperti memastikan bekalan pelitup N95 yang mencukupi dan alat penjernihan udara masing-masing berfungsi dengan baik. Sementara itu, Jabatan Kaji Cuaca Singapura menyatakan ada kemungkinan 70 hingga 80% berlakunya fenomena El Nino tahun ini. Ini bermakna pemanasan lautan yang melampau dan cuaca kering di darat. Fenomena itu jika berganding dengan dui kutub lautan India yang mengakibatkan paras hujan di bawah purata akan menyebabkan cuaca lebih kering dan panas. Drought conditions means that our peatlands, our tropical rainforests in Southeast Asia are more likely to burn. When they burn, they put particulate matter in the upper atmosphere. The prevailing winds, particularly from Indonesia, will transport that haze over into Singapore, and then we'd have poor or chronic air quality. Menteri Kesihatan Ong Ye Kung berkata, strategi jagaan kesihatan pencegahan yang dilaksanakan Singapura kini mencatat kemajuan baik yang lebih daripada jangkaan. Sehingga awal bulan Mei, lebih 24,000 penduduk berusia 40 tahun ke atas yang mempunyai penyakit kronik sudah mendaftarkan diri bagi program SG Lebih Sihat. Mereka berdaftar dengan seorang doktor keluarga yang menjadi barisan pertama jagaan kesihatan mereka untuk sepanjang hayat. Skim ini akan dilancarkan secara rasmi 5 Julai nanti. Encik Ong memberi kemaskini tersebut semasa acara pembukaan sebuah pusat pemeriksaan kesihatan yang baru yang akan memainkan peranan penting dalam program SG Lebih Sihat. Pusat pemeriksaan baru Fullerton Health di Novena ini mampu memeriksa sekitar 200 pesakit setiap hari dengan matlamat untuk mengesan masalah kesihatan seawal mungkin. Di bawah program SG Lebih Sihat, para pesakit yang terdaftar dapat mendapatkan pemeriksaan percuma bagi 3 masalah kronik seperti kencing manis, tekanan darah tinggi dan masalah kolesterol tinggi serta jenis bara yang mudah dikesan. Lantaran itu, pusat pemeriksaan baru Fullerton Health ini akan bantu ke arah tujuan ini. Sejauh ini, 2/3 daripada 1,200 klinik GP di serata negara sudah menyertai SG Lebih Sihat. Sekitar 20 klinik Fullerton Health sudah terdaftar di bawah SG Lebih Sihat. Encik Ong turut menekankan peri pentingnya jagaan pencegahan, terutama adanya hubungan baik antara pesakit dan doktor. Ini lebih-lebih lagi sedang penduduk Singapura semakin menua dengan sekitar 25% penduduk Singapura yang berusia 40 ke atas menghadapi sekurang-kurangnya satu penyakit kronik. Encik Ong menggesa kumpulan-kumpulan perubatan supaya bekerja rapat dengan para majikan untuk memastikan para pekerja mereka kekal sihat. Sistem pendidikan Singapura akan memberi lebih banyak tumpuan kepada nilai-nilai para pelajarnya dengan melancarkan sebuah pusat pendidikan perwatakan dan kewarganegaraan. Pusat itu adalah yang pertama seumpamanya di rantau ini. Ia akan membantu para pengkaji dan pendidik memahami cabaran-cabaran dan juga isu-isu global yang baru yang dihadapi setiap kumpulan pelajar. The world has been evolving. We know that our students will need new skill sets over and beyond the academics. For example, their ability to understand the rest of the world, their ability to collaborate with the rest of the world and work in interdisciplinary teams, work across cultures, their ability to balance their social emotional development with their academic development. Pusat ini bertempat di Institut Pendidikan Nasional NIE di mana semua guru dilatih sebelum menyertai sistem sekolah nasional. Pusat ini percaya semua guru berperanan memupuk nilai-nilai tidak kira subjek apa yang mereka ajar. Pusat ini juga akan terus mengkaji cara meningkatkan lagi cara pengajaran pendidikan perwatakan dan kewarganegaraan untuk memastikan pengajarannya disampaikan secara berkesan. Sementara itu, 6 projek dari sektor pendidikan awam menerima anugerah inovasi menteri yang dikeluarkan buat julung-julung kalinya. Projek-projek itu menimbulkan kesan berskala besar dan mampan merentasi sektor pendidikan. Projek-projek itu juga datang dari pasukan-pasukan kementerian, sekolah-sekolah serta badan-badan berkanun. Salah satu projek yang menang merupakan portal untuk ibu bapa mendapatkan maklumat serta mengisi borang secara online tanpa perlu ke sekolah. Para guru juga tidak perlu secara manual mengendalikan pelbagai urusan pentadbiran sedemikian.
Satu lagi pemenang adalah portal Ruang Pembelajaran Pelajar atau SLS. Ia menyediakan 12,000 sumber pembelajaran. Ini juga bermakna para penuntuk dari sekolah rendah hingga perayu boleh belajar mengikut kadar kemampuan masing-masing. 84% pelajar memanfaatkannya setiap bulan, menjimatkan lebih 640,000 jam mengajar setakat ini. Para pemimpin Singapura mengutuskan ucap tahniah kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyusuli kejayaan beliau dipilih semula sebagai Presiden negara itu. Dalam satu kawat tahniah kepada Encik Erdogan, Presiden Halimah Yaakob menyatakan rakyat Turki memberi Encik Erdogan mandat yang mencerminkan keyakinan mereka terhadap kepimpinannya. Puan Halimah menambah bahawa Turki dan Singapura mempunyai hubungan yang mesra lagi meluas. Ini termasuk hubungan erat dalam banyak bidang seperti perdagangan dan pelaburan serta hubungan budaya yang baik. Puan Halimah mengalu-alukan peluang untuk bekerjasama lebih erat dengan Encik Erdogan bagi memperdalam lagi hubungan dua hala yang saling membawa manfaat bersama. Dalam ucapan tahniahnya pula, Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyatakan kedua-dua negara berkongsi hubungan mesra yang sudah sekian lama terjalin berpandukan perkongsian strategik dan perjanjian perdagangan bebas Turki-Singapura. Menurut Encik Lee lagi, kedua-dua negara juga menikmati kerjasama erat dan kolaborasi yang terus berkembang dalam bidang-bidang baru seperti ekonomi digital. Beliau menambah Singapura bersedia untuk terus menyokong Turki dalam usaha memperdalamkan lagi penlibatannya di rantau ini di bawah inisiatif Asia Baru. PM Lee mengalu-alukan pertemuan dengan Encik Erdogan pada masa terdekat. Sebuah dana bagi memupuk generasi pemimpin Singapura seterusnya sudah menerima sekitar $82 juta dari para penderma. Dilancarkan hari ini, dana 100 tahun Lee Kuan Yew akan menyokong satu program kepimpinan, membantu para pelajar memerlukan dan meluaskan lagi skim-skim biasiswa. Pihak pemerintah akan memadankan sumbangan $1 bagi setiap dolar yang dikumpulkan sehingga $50 juta. Dana ini juga akan memberi lebih banyak tumpuan kepada sekitar 1,000 pelajar ITE dan politeknik daripada latar belakang berisiko. Program-program biasiswa sedia ada juga akan diluaskan lagi hasil biasiswa ini yang dimulakan para pemimpin perniagaan dan masyarakat. Selain itu, program Pemimpin Muda Singapura akan membawa bersama sekitar 1,000 pelajar pengajian tinggi untuk mengambil bahagian dalam latihan kepimpinan, forum dan sesi menjalin rangkaian. Di acara ini, Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong menarik perhatian betapa kepimpinan memerlukan perwatakan dan keberanian untuk melakukan yang betul dan membuat keputusan yang sukar. You will learn more about our operating context, the present and future challenges that Singapore has to confront. So it is an opportunity for all of you to reflect, to reaffirm, and to uphold our shared values, and at the same time to re-examine what needs to be updated and what needs to be changed. Mantan Ketua SAMI di Kuil Hindu tertua Singapura, Kuil Sri Mariaman, dihukum penjara 6 tahun kerana berulang kali menggadaikan barang kemas milik kuil tersebut. Nilai pajak gadai perhiasan emas bagi acara istiadat kuil itu dianggarkan melebihi $2 juta. Kandasamy Senapati, seorang warga India berusia 39 tahun, diamanahkan menyimpan kunci peti besi kuil Sri Mariaman yang berisi 255 perhiasan emas. Apabila terdapat upacara keagamaan atau acara khas kuil, barang kemas tersebut dikeluarkan untuk menghiasi patung-patung dewa Hindu. Antara 2016 dan 2020, Kandasamy menggadaikan sebahagian perhiasan tersebut dan menebusnya kembali dengan wang hasil pajakan sebahagian perhiasan yang lain. Bagi menutup perbuatannya semasa audit, dia akan meminjam wang untuk menebus semula semua barang kemas dan menyimpannya kembali di kuil. Namun perbuatannya terbongkar pada 2020 setelah jadual audit terpaksa diubah akibat pandemik COVID-19. Lembaga Endowment Hindu HEB menyatakan pihaknya sudah mengukuhkan pengurusan barang kemas di keempat-empat kuil di bawah pengawasannya. Kesemua perhiasan kini dijaga pihak pengurusan kuil masing-masing. Ia juga menjalankan audit setiap 3 bulan termasuk secara mengejut ke atas keempat-empat kuil.